Oi. Potong. Sempat ke tak? Assalamualaikum, what is up and welcome back to my channel. Okay, so hari ni hari Isnin 2 November 2020. Aku nak on the way pergi kerja dekat Air Hitam. First of all, aku minta maaf kalau aku punya suara memang agak sedikit lain, sebab aku rasa mic aku ni macam ada problem. Ya dah lama kan, dah setahun lebih. Jadi nanti aku kena tengok-tengok kan kot. Kalau macam contoh memang teruk mic-nya, aku kena tukar lah. So sekarang aku nak mengejar Beza. Mana Beza? Akhirnya jumpa pun. Okay, oh aku boleh buat vlog dengan tenang. Okay, kita tengok dulu dia on ke tak. On. Okay guys, sebelum aku masuk highway, aku nak share sikit lah dekat korang apa yang dah jadi dengan motor aku last week. Okay, macam ni. Dia berkaitan dengan water coolant. Okay, kalau kau nak tahu, water coolant ni dia sistem penyejukan lah untuk R15, which is kebanyakan motor yang sekarang memang gunakan water coolant. Sama juga dengan Y, dengan FZ. Memanglah benda tu normal lah, tak ada masalah. Okay, kalau korang nak tahu, sejak daripada kejap lenguh aku punya pinggang. Aduh. Sejak daripada aku beli motor ni sampailah dah 16,400 lebih kilometer, aku belum pernah tukar walaupun sekali. Tak pernah servis water coolant aku lah. Since aku tengok dekat bahagian reserve dia tu memang masih ada. But then bila minggu lepas aku nak servis aku punya motor minyak hitam, aku check aku tengok dia punya water coolant memang dah, yang dekat reserve tu pun dah macam makin sikit kan. So aku minta lah kedai tukar. Okay, bengkel tu tukar, dekat bengkel dekat office aku lah, minta dia tukarkan servis lah. Maksudnya yang lama tu buang keluar, isi kan, ataupun top up kan yang baru lah. Okay, so tak ada masalah benda tu. Dia pun buat lah, buat. Nak jadikan cerita, bila dah buat tu aku dah gerak balik semua kan. Dekat rumah aku rasa dia ada leaking. Water coolant tu dia leaking, liquid tu warna hijau kot, tak silap aku. Lepas tu aku pun macam okay, mungkin sebab dia isi terlalu penuh, so dia macam menjejes lah. Sebab dia punya leaking tu pun tak banyak mana, setitik dua, lepas tu dah settle. Setiap kali aku bawa motor, aku park, then dia baru ada leaking sikit-sikit tu. So aku cakap, ini tak ada benda lah. Aku pun tak adalah pula nak check dekat bahagian dalam-dalam tu ke mana datang leakingnya tu, aku tak check lah. Sebab aku beranggapan memang sebab dia isi dah penuh sangat. Nak jadikan cerita, okay, aku servis ni minggu lepas kan. So masa hari Jumaat, macam biasa aku nak balik ke Muar, masih lagi dalam keadaan yang sama, dia ada leaking sikit-sikit tu setiap kali lepas aku bawa motor.
Lepas aku bawa motor tu, dia memang akan ada leaking sikit-sikit. Yang macam aku cakap tadi. Woi, merecik tu. Ayah. Okay, masa aku nak on the way balik daripada air hitam ke Muar tu, aku bawa dalam keadaan yang standard lah, 100, 120. Tapi hatiku rasa macam tak sedap tau. Macam berdebar je gitu. Macam aku takut leaking tu bukannya sebab benda-benda biasa, mesti ada yang tak kena. Kau tahu kan, dia punya function adalah untuk sejukkan enjin kan. Which is kalau kurangnya ataupun kalau ada masalah dekat coolant tu, tak silap aku, enjin boleh jadi jam. Seriously, enjin boleh jadi jam. Jadi aku macam takut lah. Nak jadikan cerita, aku pun berhentilah dekat Aren Aryomping. Bila aku berhenti kat Aren Aryomping, aku park, aku tengok bawah, adalah leaking yang sikit-sikit tadi tu. Yang titik 2 tu patut dia hilang kan. Okay, so aku pun okay, tak ada apa-apa. Aku naik motor, aku naik je, tiba-tiba ada indikator warna merah dekat sini yang menandakan aku punya motor ni dia dah overheat, which is memang tengah panas tau. Yang mana tak pernah jadi pun sebelum ni. Even sebelum aku tukar water coolant yang aku rasa macam dah perlu tukar tu pun tak pernah lagi menyala. Inilah pertama kali benda tu menyala. Jadi aku rasa okay, ni memang ada yang tak kena. So aku pun check lah dekat dalam WhatsApp group, dekat group 15 Muar tu kan. Aku tanya macam mana kan, ini apa benda, dia orang kata overheat. Okay, so memang betul lah, aku punya jangkaan memang overheat. Tak lama lepas tu kan, bila aku biarkan motor aku relax dulu kan, nanti lama-lama indikator tu dia hilang. Dia hilang sendiri. So bila hilang maksudnya enjinnya dah tak panas lah. Dan ada yang maklumkan kat aku, si Am maklumkan kat aku, kalau dah hilang tu boleh je jalan, tapi check dululah water coolant-nya ada lagi ke tak. Aku tengok memang ada lagi. Even yang dekat reserve pun ada lagi. Aku pun jalan, tapi dia cakap bawa pelan-pelan. Aku pun bawa lah pelan-pelan. Bawah 60, aku bawa 50 je masa tu. Okay, aku gerak sampai dekat dalam 10-20 km yang tu. Aku berhenti lagi tepi. Dia menyala lagi indikator tu. Aku tunggu lagi dia sejuk. Aku gerak lagi. Aku ulang-ulang je buat macam tu sampailah aku selamat tibalah dekat rumah. Hati aku dah mula cuak kan. Mindset aku cakap, aduh macam mana tadi kan, kalau aku start dekat tepi highway. Baru je cakap last vlog aku, motor ni agak memudahkan sebab aku risiko untuk start dekat highway, tersadat dekat highway tu agak kurang. Kejap nak cakap hi kejap. Sambung cerita balik. Last-lastnya aku pergi dekat Yamaha. Yamaha tu ada apa dekat dengan Bukit Pasir lah, dekat dengan rumah aku kan. Dia baru buka, tapi dia macam tak berapa, macam nak cakap, dia lebih kepada jual-jual motor, bukannya repair motor lah. Setakat nak oil service ataupun coolant service tu boleh lah kan. So aku pun pergi lah kat dia. Aku cakap, ni apa hal? Dia pun godek aku punya motor. Dia tengok leaking ni rupanya dekat, kalau kau tahu dekat, ada satu skru tau. Kalau kau nak buang water coolant yang lama, ada satu skru. Skru tu dia tak ketat, dia longgar. Maknanya masa aku servis water coolant aku yang dekat air hitam tu, dia buang air yang lama kan, coolant yang lama dia buang. Lepas tu dia masukkan skru tu balik, dan dia tuang coolant yang baru. Okay, masa dia masukkan, masa dia letak skru tu, dia pasang skru tu tak ketat. So macam okay, ada jalan penyelesaiannya. Dah jumpa apa masalahnya. Aku pun okay kan. Aku cakap kat dia, aku minta dia buang balik coolant yang sedia ada dekat dalam tu, sebab aku tak tahu dia pakai coolant apa. Maksud aku, masa yang aku tukar kat air hitam tu, kejap aku nak pakai glove sekejap. Okay, nak jadikan cerita, coolant yang aku isi dekat air hitam, aku tak tahu dia pakai coolant apa. Sebab tu aku minta brother yang dekat Yamaha Bukit Pasir tu servis balik coolant aku.
Dia kata okey lah, dia keringkan, dia keluarkan balik semua. Even yang daripada reserve pun dia keluarkan balik. Lepas tu dia isikan yang baru lah. Sebab kalau contoh aku tahu yang last yang masa dekat air hitam tu dia pakai coolant apa, mungkin aku suruh dia top up je. Tapi aku tak tahu dia pakai coolant apa. Kan bercampur kan, jadi hal lain pula. Tapi memang confirm lah tak sama. Sebab kalau pergi Yamaha, dia bagi yang malup tu kan, yang warna merah. Sedangkan yang dekat dalam motor aku masa diisi kat air hitam tu warna hijau. Itu aku jam tu. Biasanya Yamaha warna merah, yang aku tahulah. Okey, lepas dia dah tukar tu, aku tinggalkan motor aku tau, sebab aku ada hal lain. Cuba pakai lori. Lepas aku dah tukar, lepas dia dah tukar, dia telefon aku, cakap dah siap. Gatal hidung. Lepas dah siap tu, aku pun cakap Alhamdulillah, nanti kejap lagi aku ambil. Lepas tu dia kata tapi ada masalah bang. Aku dah cuak lagi. Masalah apa? Dia kata dah tukar tapi masih lagi overheat, ada lagi indikator tu. Aku pun dah kenapa kan. Lepas tu dia kata dia pun tak tahu lah. Dia cakap mungkin termostat. Aku dah dengar perkataan pelik-pelik ni, aku sakit kepala kan. Aku malas nak dengar. Lepas tu aku cakap tak apa lah, nanti kan aku ambil motor aku lah, aku cakap tu. Tapi dia okey je, dia baik lah. Tapi nak salahkan dia pun tak boleh dah, dia tak tahu. Lagi apa? Lepas aku dah ambil motor aku tu, aku balik rumah. Aku pun WhatsApp lah kat dalam grup. Aku tag Abang Halil. Aku tanya apa cerita ni motor aku kan. Dia kata itu bukan termostat. Itu dia cakap macam ni, cara budak tu isi tak betul tau. Maksudnya bukan tak betul apa, dia isi tu kan dia dah keluarkan semua coolant yang lama. Bila dia keluarkan coolant yang lama, dia isikan yang baru. Apa benda tadi cakap ada bubble, maksudnya benda tu tak turun tau, belum turun habis lagi. Patutnya kena tunggu bagi run engine kan. Dia dah run engine. Apa orang cakap ni okey, dekat sini kan ada tempat isi water coolant tu. So kita memang isi kat situ lah. Once bila kau run engine, benda tu dia akan berkurang. Bila dia berkurang tu sebab dia pergi ke bawah tau. Dia memang lambat. Kena buat, memang kena ambil masa sikit. Nak isi benda ni, dia kena tunggu lama sikit. Isi, and then biarkan enjin tu running, nanti dia akan kurang, isi lagi, top up lagi. Dia memang macam tu cara dia. Okay, so aku pun walaupun tak faham, aku pun WhatsApp member aku si Acu yang ada dekat dalam grup R15 Muar tu juga. Dia kata dia faham apa yang Abang Halil kata. Malam tu aku pun minta lah Acu tengok kan. Tapi malam tu nak pergi lepak dulu lah. Aku pun gerak pergi ke rumah Acu. Okey, macam kau ingat yang aku cerita mula-mula tadi, kan aku kata aku gerak dalam 50 ke 60 km kelajuan pun berhenti, indikator akan menyala. Kali ni aku gerak sampai ke bandar daripada rumah aku berhenti, indikator tu tak menyala. So dekat situ aku macam memahami lah apa yang Abang Halil tu cakap. Sampai sana pun budak-budak ni kata mungkin yang budak tu servis aku punya coolant. Dia kata indikator tu menyala sebab benda tu, air coolant tu belum jatuh bawah lagi. Sebab tu dia overheat. Patutnya dia kena tunggu kan. Macam Abang Halil cakap lah, kena tunggu air dia turun, isi lagi. Dia memang akan berkurang, isi, berkurang, isi macam tu. Okay, lepas tu Acu pun cakap kat aku, man, nanti ni kau balik, kau perambat je motor kau laju-laju, sampai rumah kau tengok dia menyala ke tak. So aku dah perambat dah, bawa 1213, tak menyala pun. Lepas tu dia kata kalau nak lagi best, masa kau nak balik air hitam, which is hari ni, kau try perambat. Lepas tu kau berhenti kat mana-mana lah. Berhenti kat mana-mana, tengok dia punya indikator tu menyala ke tak. So untuk menyenangkan hati aku, walaupun hari semalam kemarin tu aku dah try dekat Muar, tapi mungkin tak berapa jauh kan perjalanan dia tu sebab dia tak menyala. Ni sekarang ni aku nak try bawa laju sampailah dekat Yompeng nanti. Aku nak berhenti tepi, aku nak tengok indikator tu menyala ke tak. Kalau menyala juga,
Balik kerja ni memang aku nak terus pergi kat bengkel Abang Halil kat Keluang, minta tolong dia buatkan. Aku pun tak faham kan kenapa boleh jadi macam tu. Tapi aku yakin dengan apa yang diorang cakap, takkan menyala lagi. Sebab walaupun yang atas ni dia kurang, kan ada reserve punya, dia memang akan top up daripada reserve ni lah. Kalau contoh reserve ni tak berfunction, tak berfungsi, then mesti ada masalah lain. Okay, so aku punya tugas aku sekarang adalah ride laju-laju. Tak adalah laju pun, biasalah 100 lebih. Ni aku sebab nak bercakap, sebab tu aku buat perlahan. Okay, aku akan ride secara normal 100 ke 120 hingga 130 sampai ke Yompeng. Bila dah sampai Yompeng aku nak Bila dah sampai Yompeng aku nak tengok indikator tu menyala ke tak. Aku nak tengok bawah leaking ke tak. Leaking tu pasti memang tak ada lah, lepas budak tu dah ketatkan skru. Tapi tak apa, kita check je. So sekarang aku nak pergi ke Yompeng, nak buat laju-laju. Kita jumpa kat sana. Stay tune bro. 12 seconds later. Okay, ni dah dekat R&R Yompeng dah. Okay, so kita tunggu sekejap. Menyala ke tak menyala. Kau pada jam 8.5 minit. Okay, kita tengok ada leaking ke tak. Kipas dah function. So macam yang korang tengok, dia tak ada menyala dah indikator dia. Tapi kipas masih masih berpusing kan. Fungsi maknanya kipas tak ada masalah. Kita tutup je Itu ada bunyi. Risau juga, takut sebab agaknya indikator ni rosak ke dah tak menyala. Tapi tak mungkin lah, sebab kat tepi ni pun macam tak panas sangat. Hari tu panas gila kat sini, panas sangat. Yang ni dia tak panas sangat. So jom start balik. Ok, ada lagi kat belakang. Jom gerak dulu. So alhamdulillah, indikator tak menyala. Kita anggaplah dia tak ada rosak apa-apa dekat lampu indikator tu kan. Sebab kalau dia rosak, baiklah tak menyala. Tapi kalau korang nak tengok, sekejap aku tunjuk lagi sekali Ni aku tunjuk. Okay, ni aku matikan. Okay, dan aku buka. Tu ada menyala. Menyala sebab ialah starting kan. Maksudnya aku dah make sure yang lampu dia tak rosak. But then aku dah guna, aku dah perambat 120, 130. Jarak yang quite far lah, boleh tahan jauh juga. Dan indikator tu tak menyala. So dah terbukti lah apa yang Abang Halil cakap, apa yang Syafiq cakap, budak-budak dalam grup 15 cakap, memang betul. Maksudnya budak yang servis motor tu, yang servis coolant aku tu, dia tengok indikator tu menyala dalam keadaan bising. Dia servis aku punya water coolant
Lepas tu ada indikator menyala. Bukanlah sebab benda ni overheat, tapi sebab water coolant tu dia belum jatuh lagi, dia belum penuh lagi. Sebab tu lah menyala. So sekarang dia dah okey lah, tak ada menyala lagi. So tak ada lagi isu overheat. Okay, kat sini aku nak cakap sikit kat korang. Aku nak bagi nasihat sikit dekat user baru lah, ataupun beginner untuk R15 atau apa-apa motor yang mungkin ada water coolant juga, sistem penyejukan yang sama. Aku suggest kat korang, first kali kalau korang nak tukar water coolant, korang check dekat kedai tu dia guna water coolant apa. Kau jangan biarkan. Macam hari tu aku punya kesilapan nombor 1 sekali, aku tak tengok dia pakai water coolant apa. Aku memang tak tengok. Biasanya aku tengok, aku tak tahu kenapa aku tak tertengok. Masa tu aku tengah buat apa benda dah, so aku biarkan dia buat. Since memang tak boleh nak trust 100% lah. Dia bukan menipu aku, tapi dia letak water coolant entah apa, kita tak tahu kan. Dah jadi masalah. Aku terpaksa buang semua coolant. Kalau lah aku tahu dia pakai coolant apa, ataupun aku minta dia pakai Yamaha Loop, at least masa dekat Yamaha aku betulkan balik semua, tak payah buang coolant tu, just top up je balik. Tak adalah membazir kan. Kalau lah korang ni baru ataupun beginner user lagi macam aku juga, aku suggest kat korang semua untuk join mana-mana group yang official dekat tempat korang. Even mungkin kalau jauh pun okey. Setidak-tidaknya korang boleh tanya kalau ada problem macam aku. Aku bersyukur tau aku join group R15 ni, sebab apa benda yang aku tanya, apa yang aku tak tahu, memang ada yang mahir dalam tu, memang akan bagi kau ilmu lah, ilmu baru. Dia either betul ataupun tak benda tu, memang kena check motor lah. Tapi macam yang hari ni, bab indicator, bab overheat punya problem, overheat punya isu, dah terbantu pun untuk diri aku, daripada nasihat-nasihat dia orang juga. Macam grup ni senang je nak join. Korang masuk je dalam grup Facebook, mesti ada punya yang official. Lepas tu daripada situ dia akan ada pecahan by negeri, lepas tu akan ada by daerah. Itu bergantung pada pentadbir masing-masing lah. Pentadbir katanya. So sekarang aku dah cakap tadi, dekat overheat punya isu dah tak ada masalah. Moga korang dapat pengajaran lah daripada apa yang jadi dekat aku ni. Jangan ulang mistake yang aku buat. Make sure bila kau nak servis apa-apa, coolant ke, minyak hitam ke, korang tengok orang tu buat macam mana. Lagilah dia bengkel biasa kan, kita tak kenal orang. Mungkin dia pun ada tersilap buat. Dia buka-buka kau punya set ni, dia tak skrukan balik ke, mana tahu kan. Sebab skru R15 ni pun ada banyak. Yang tak ada satu, dah jadi masalah. Jadi better korang tengok dia orang buat. Masa hantar motor kat bengkel, tengok dia orang buat. Setidak-tidaknya kalau ada yang tak kena, kadang-kadang dia orang tak ada pun niat nak menipu, tapi mungkin dia orang pun terlepas pandang. Kau boleh tegur, kau boleh cakap dekat dia orang. Yang kedua, kalau ada leaking jangan ambil mudah macam aku. Aku boleh bersangka baik, kata isi penuh lah, apalah, padahal bendanya tak ketat. Nasib baik aku berhenti kat Yompeng masa tu, untuk apa orang kata, nak tengok macam mana keadaan motor aku. Kau bayangkan kalau aku perah sampai habis, sampai muah, tak akan jam aku punya enjin. Salah, nak salahkan siapa kan? Salahkan diri sendiri lah. Bengkel buat silap, tapi kita punya silap lagi besar adalah sebab tak ambil berat. Seram juga aku hari tu. Kalau motor kau tahu kan, motor ke kereta ke, kalau ada satu major problem yang mungkin kesilapan daripada diri sendiri tu, overheat lah, ataupun minyak hitam kering lah, benda-benda yang macam tu, dia punya kesan tu bukan waktu tu je. Kau dah betulkan pun nanti akan ada lagi problem yang lain. Memang tak best. Motor baru setahun pakai. So jadikan pengajaran lah. Itu je aku nak pesan. Okay, so sekarang aku agak lewat, dah 8.10 ke 8 suku dah sekarang. Aku nak balik ke aku nak on the way ke Hitam. Macam aku cakap tadi, aku nak kerja. Okay, bagi yang sedang menonton ni penghujung video aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah sebab tengok video ni sampai habis. Memang berguna untuk korang. Dan jangan lupa klik like,
share, komen dekat bawah kalau kau nak komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Yang dah subscribe tu aku ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Jangan tekan lagi sekali subscribe tu kalau kau dah subscribe, nanti kan aku hilang subscriber. Okay? Okay, kita jumpa lagi lah dekat video yang akan datang. Dekat next video insyaAllah aku akan upload lagi. So, Assalamualaikum. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if